Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya oh bila kita bersama. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, apa khabar? Salam hujung minggu. Saya Zack American bersama dengan sahabat saya Daya Bakar. Well, sebenarnya hari ini kita akan meraihkan macam-macam benda sebab salah satunya ini merupakan kita punya siaran langsung terakhir untuk 2020. Betul, sedar tak sedar kan? Macam kemanakah pergi tahun 2020? Kemanakah pergi? Terus nampak? Lepas, nak lepas. Chemistry bersama tu ya. Apa khabar kepada anda semua? Saya harapkan di hujung tahun ni semuanya baik-baik sahaja. Ada yang mungkin balik kampung, Betul. yang bercuti ke mana saja anda berada, di mana saja anda berada. Saya harap semuanya masih menjaga penjarakan sosial. Betul, itu yang paling penting. Penjarakan fizikal itu paling penting sekarang ni, walaupun yalah kita nak masuk tahun baru, ramai yang mengharapkan ada sinar baru di tahun yang baru mendatang. Tetapi kita kena sentiasa ingat kita masih lagi dalam fasa untuk memendung penularan COVID-19. Jadi kita kena sentiasa mematuhi SOP, segala apa yang telah dipesan kepada kita kena ingat. Dan lagi satu yang saya nak pesan sentiasa apabila anda semua menonton kami di Borak Kopitiam, bukan sahaja anda boleh saksikan di TV3, tetapi kita boleh tengok di Facebook Live. Sebab banyak sebenarnya orang yang tengok mungkin daripada luar negara, yang rakyat Malaysia yang rasa macam nak tengok Borak Kopitiam. Senang je live di FB Borak Kopitiam. Lepas tu boleh juga tinggalkan komen-komen anda, ceria-ceria selalu. Jangan stres-stres pagi-pagi ni, semuanya tarik nafas. Lepas. Tak boleh stres. Tak boleh stres. Dia macam kita baca buku lah, Daya. Kalau kita baca sebuah buku cerita tu, kulit depan tu kena yang best dulu. Baru dapat menangkap pembaca. Kalau kita baca-baca dah sedih, dah sendu kan. Terus tak seronok lah. Sendu kerut-kerut gitu tak mau lah. Tak best lah. Okey, jadi nak bagi tahu mood kita hari ni maksudnya santai-santai sahaja. Benar. Kita relax sebab saya dengan Zack ada pelbagai perkara yang ingin dikongsikan. Okey, bila saya kata yang ingin dikongsikan tu maksudnya syarat kena tengok sampai habis. Betul. Dan antara yang banyak nak dikongsikan tu adalah yang pertama, terutama sekali lah kita nak bagi tahu tentang update COVID-19. Ya, tentunya. Kita tak boleh terlepas pandang lah ya. Jadi di BK, bukan hari-hari lah, setiap kali bersiaran kita akan kongsikan. Jadi apakah update terbaru COVID di negara kita? Mari kita saksikan. Boleh kita tengok. Okey, sekarang ni rata-rata yang anda semula tengok kes baru terdapat 2,335 dan jumlah kes aktif secara keseluruhannya 20,035 dan terdapat kematian baru sebanyak 2 kes. Tapi dalam berapa banyak ni, kes sembuh pun ada juga 800 lebih juga sebenarnya. Ya, kalau dilihat nombor ini bagi saya lah, saya rasa macam 2,000 adalah nombor yang banyak ya. Betul. Dan ini pula adalah kes baru mengikut negeri. Mungkin anda daripada Kedah, mungkin anda daripada Melaka, Johor. Itulah pecahannya. Saya pasti anda pun follow di social media juga. Betul, dan ini juga yang mengejutkan ramai penduduk di Selangor di mana rata-ratanya merah. Dan yang maksimum, yang paling tinggi sekali adalah di kawasan Petaling, iaitu 249 kes. Dan sebenarnya itu yang membuatkan kita lebih bimbang. Dan sebab itulah kita kena lebih bertanggungjawab, terutamanya apabila kita merupakan seorang ketua keluarga dan sebagainya. Kita kena lebih memantau keluarga kita. Dan kita sendiri, dalam kita memesan kepada orang, kita sendiri sebenarnya kena jaga segala benda yang dipesan kepada kita. Betul, nampak Zack ni sebab dia ketua keluarga. Jadi dia cakap tu penuh dengan amanah dan juga tanggungjawab. Sama kepada anda semua sebab kita tahu hujung tahun ada yang mungkin travel dan sebagainya. Just be safe ya. Boleh. Okey Zack, cakap tadi hari ni kiranya hari di Borak Kopitiam pengakhir untuk 2020. Betul. Episod terakhir kita sebelum masuk tahun baru. Betul. Jadi saya rasa banyak perkara yang kita lalui daripada Januari sampailah Disember. Dan bila bercakap tentang tahun ini, banyak juga perkara baru yang kita rasa kita tak pernah buat tapi berlaku. Betul. Banyak benda kita tak pernah buat berlaku. Sama juga macam berita yang Zack nak kongsikan dengan penonton, dengan Dayah juga. Okey, apa cerita? Ni Zack tak pernah terfikir, tapi dia secara tak langsung memberi inspirasi kepada Zack dan para suami. Okey, ni cerita dia macam ni. Seorang isteri ni, dia merakamkan setiap waktu suami dia pulang dari tempat kerja. Maksudnya, suami dia balik daripada tempat kerja tu kat rumah tu, dia rakam. Apa benda yang menariknya adalah kerana
husband dia tu, suami dia tu menari setiap kali balik menari depan pintu. So dia rakam. Jadi kat sini anda semua dapat lihat ini adalah video yang viral tu, mungkin anda semua pernah lihat di sosial media di mana seorang suami setiap kali dia balik rumah dia akan berjoget, menari dulu ini semua menari-nari dan sebagainya, dan dia telah memuat naik video tersebut di dia punya sosial media lah, di media sosialnya dengan caption dia tak sangka rupanya isteri dia setiap kali dia balik, isteri dia rakam. So, isteri dia membuat kompilasi video tu, tunjuk kepada dia. So, dia terkilan. Sweet lah. Tak, saya rasa macam ni kan. Macam mungkin dah nampak isteri dah standby handphone. Tahu. Jadi macam okey. Kalau alang-alang record tu, kita perform. Nampak tu? Itu yang saya kata. Secara tak langsung dia memberi inspirasi kepada kita para lelaki, para suami khususnya. Memanglah kita keluar penat bekerja kan, mencari rezeki apa semua kan. Tapi kita balik, kita tak payahlah stres-stres. So, bila kita tengok video tu macam, boleh sebenarnya. Sebenarnya kita boleh buat banyak benda yang membahagiakan tanpa mengeluarkan wang ringgit. Waduh! Itu salah satu dia. Beli jiwa. Nampak tak macam tu? Okey, seterusnya Dayah nak cerita tentang mungkin peminat Ejen Ali. Ejen Ali. Katanya tentang filem pendek. Nampak tu? Trending di YouTube, penonton sebab dan puji filem pendek Ejen Ali Misi Juang. Dan katanya memang padat dengan mesej. Lepas tu setiap karakter tu pakai face mask. Watak jahat pun berganding bahu juga sebab nak lawan raksasa jahat. Maksudnya saya rasa sangat-sangat menarik. Jom kita tengok video ni sekejap. Kita tunjuk sikit je nak bagi semua rasa macam best je. Memang best. Ejen Ali kalau movie dia pun meletup. Ini kan pula dia punya apa tu, filem pendek lagi meletup. Okey, saya rasa ramai macam tak sabar, macam nak tahu juga lagi tentang Ejen Ali ni. Betul. Itu yang bestnya hari ni, itu yang seronoknya kita hari ni sebab kita akan bersama tetamu-tetamu yang dahsyat daripada tim Ejen Ali sendiri. Tapi nak tahu bila, anda semua kena tunggu, kena stay depan TV3 sebab apa? Sebab ada Zack dengan Dayah dekat Borak Kopitiam. Pasal biasa kita ada banyak lagi yang nak kongsi dengan anda. Betul. Apa yang berlaku, apa yang tular pada tahun ini tentunya. Okey, kejap lagi tu Ejen Ali tu akan datang studio ke macam mana? Dia akan datang studio, tapi kita tak tahu yang datang tu siapa, kita tak tahu. Okey. Alright. Sekarang ni kita macam nak bagi tahu tentang lagu Cinta Kita. Inilah jatuh sebab kita sedang menceritakan tentang 2020. Banyak yang TV3 telah keluarkan show yang menarik dan sebagainya. Kalau yang mengikuti ni, saya cerita sikit lagi lah ya. 7 pasangan penyanyi dah berjaya ke peringkat separuh akhir lagu Cinta Kita 2. Jadi pasangan mana yang akan mengukir cinta melalui lagu? Wow, gitu. Okey, jadi anda semua kena terus sokong menonton episod ke-7 lagu Cinta Kita 2 yang dihostkan oleh Ali Mazlin, dan juga kita ada Azul Ali, dan juga ada juri cinta kita Hil Husaini, Mas Idayu dan Ajai pada 27 Disember. Di mana pada hari ini 9 malam di TV3. Jangan lupa kalau kongsi pendapat anda tu di sosial media, kita guna tanda pagar #lagu Cinta Kita 2. Memang saya sendiri nampak macam ni mesti every week nampak menarik tau rancangan ni. Makin lama makin fight. Betul. Jadi anda semua tak boleh lepaskan peluang. Malam ni dah ada date dah. Tak payah keluar-keluar. Tengok je tu lagu Cinta Kita 2. Banyak sebenarnya. Rancangan ni menarik sebab apa tahu? Dua strangers jumpa dekat satu pentas. Kalau ada dia punya spark tu, dah kahwin. Ada yang dah kahwin dah. Terus terfikir lagu cinta saya apa kita tak apa, saya fikirkan dulu sebab sekarang ni kita nak berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini di Borak Kopitiam. Macam mana tu? Dah breakfast ke belum? Kalau belum breakfast, jangan risau. Sambil-sambil tonton Borak Kopitiam tu, boleh je minum air, makan roti canai, nasi lemak, lontong. Nampak tak? Dayah cerita saya makanan nampak sangat lapar. Dayah punya karakter hari ni sangat macam. Kenapa? Saya cuba baca. Okey, baca. Ten, sebenarnya tak yalah, kita tahulah hari ni walaupun kita meraihkan kira macam throwback apa yang telah berlaku sepanjang 2020, tapi kita masih tak sabar untuk tahu, untuk menantikan apa yang akan berlaku di masa mendatang. Betul, saya setuju. Dan cakap setahun ni juga, Zack, saya antara orang yang masak. Baru sebut masak. Ini dia. Ini kalau sebut ni mesti orang tahu punya. Selamat datang. Selamat datang. Mari kita jemput saja dulu. Mesti ada. Siapa ni kata macam kenal ke?
Okey, Silakan. Terima kasih. Selamat datang ke teratak kami. Borak Kopitiam. kami. Ya, kita ada Puan Laila dengan Puan Norma. Terima kasih banyak datang. Saya baru cakap dengan Zack tadi. Tahun ni Zack, baru nak cerita ni. Tahun ni saya rasa saya banyak belajar masak. Saya baru sampai situ. Ting tong dah sampai. Okey, Zack cuba bagi tahu sikit. Siapa agaknya? Kak Tahu Laila, tak Kak Norma. masak apa tak jadi hari ni kan? Masak kan? Betul kan? Masak apa tak Masak jadi apa hari tak jadi ni. hari ni mesti tak asing lagi. Inilah dia. Pengasas dia, pencipta dia. Kak Laila dengan Norma. Kau nak cakap apa lah ya? Saya rasa yang menonton ni macam, ini ke orang Yeah. yang kat belakangnya? Cuba cakap hi sikit kat semua tu. Hai semua. Follower masak apa tak jadi. Masak apa tak jadi. Ini pun kelakar juga sebenarnya. Dia menjadi satu, kalau dulu sebenarnya kan, dulu ramai orang macam kalau tak reti masak ke dia segan dan sebagainya. Tapi ini telah menjadi satu trend yang di mana kalau tak jadi tak jadi, apa. tak Buat segan silap nak tak post, eh. apa. Kita belajar, betul? Sebab tema kita kesilapan kunci kejayaan. Yeah. Kita silap Baik. kan? Nampak tak mesej kat situ pun penting kan? Okey, tiba-tiba nak throwback lah, cik. Saya nak macam tahu kita throwback lah. Okey. Daya paling terhibur bila ada satu tu kopok lekor tu hilang dekat daripada Kuala. Melekat kat sini. Dia melekatnya. Ya Allah, ya Tuhan. Kan. Okay, tak pernah tahu kan sebelum ni kan? Tak pernah. Ingat belum ni tahu kan? Ilmu baru lah sebab kita pun baru tahu. Tiba-tiba naik atas. Cuba cerita. Mungkin kejadian tu dah selalu berlaku tapi dulu orang tak pernah post sebab tak ada tempat nak tempat, post. platform. Kan? Ya, Tak ada Mak, platform nak ini dia. post. Sekarang dah ada kan? Cuba cerita macam mana datang platform ni. Cerita dia sebab akak ni memang suka memasak. Memang daripada dulu suka memasak, lepas tu suka share resepi, suka share menu-menu lah dekat Facebook untuk follower-follower ke friend akak kan. Lepas tu kan masa start PKP tu makin ramai kan orang duduk rumah yang tak kerja. Lepas tu ramailah yang memasak. Habis nak duduk buat apa kat rumah kan boring kan. Akak pun memasak. Akak ni memasak kadang-kadang menjadi, kadang-kadang pun tak menjadi. Kan walaupun akak ni kira nak kata expert tu kan. Alah, kan? malu-malu Lepas mesti tu- expert lah tu. Lepas tu kan akak lepas tu akak ni masak serunding. Okey. Masak serunding. Kali pertama tu akak buat macam serunding ikan first time buat. Masak serunding ikan sikit menjadi sedap sangat. Sedap sangat. Rasa macam nak share lah. Lepas tu buat dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu konon. Macam lah expert. Konon, saya suka cerita Konon. Macam expert. Perempuan cerita macam, alamak. Tak tengok Z lagi, jangan. Lepas tu buat kuantiti yang banyak, buat. Lepas tu sebab akak ni suka masak pakai dapur kayu. Lepas masak tu kacau-kacau sampai dia macam hampir kering. Akak ni pergi solat. Lepas solat tu akak main-main handphone tertidur. Tertidur pula. Rentung serundingnya. Jadi macam nak tergelak kat diri sendiri kan. Lepas tu duk fikir dalam hati, mesti orang lain pun masak tak jadi juga kan. Lepas tu saja update status dekat Facebook. Rasa macam nak buat grup masak apa tak jadilah kan. Lepas tu dia menyampuk. Saya komen, saya tanya, akak dah buat grup ke belum? Kalau belum, saya buatkan. Dan saya tunggu Kak Laila reply. Once Kak Laila reply, kata, buatlah. Okey, saya terus create, saya add Kak Laila dan di situlah bermulanya grup masak apa tak jadi hari ini. Ni penciptanya. Bersama. Okey, bila kita sebut je, bila kita dengar je masak apa tak jadi hari ni, kita dah terus boleh teringat yang ucapan Perdana Menteri kita. Ya. Waktu COVID-19 ni, PKP dan sebagainya, orang terkurung waktu fasa yang awal Ya, tu. betul. Kan Perdana Menteri bulan kita ada sebut, Tan Sri ada sebut tentang grup masak apa tak jadi hari ni. Terus boom, meledak terus grup tu. Pernah tak macam Kak Laila atau Puan Norma sendiri rasa macam tak sangka pula Memang tak sangka. Sebab kita mula-mula buat tu macam suka-suka. Memang tak fikir pun. Tapi memang rasa macam memang langsung tak sangka yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan sebut dalam ucapan beliau kan. Jadi kami sebenarnya amat berterima kasih kepada YAB Perdana Menteri kerana secara tak langsung bagi macam sokongan kepada kumpulan kita orang ni lah. Ya. Kami ni. Okey, kalau diikutkan kan, bulan berapa buat grup ni sebenarnya? 17 April 2019. Lepas tu dia boom meletup bila? Terus dia terus Terus naik. dalam masa 2 minggu dapat 1 juta. Sebab kita approve request pun 10,000 masuk Satu non-stop. hari 10,000. Ya ke? Posting pun macam tu. Itu yang berjaga malam tak tidur untuk approve request. Sebab saya antara yang follow juga. Macam sekarang grup ni pun macam banyak konten kan. Dia bukan sekadar konten orang luar post, dia macam ada dia punya sendiri punya show juga kan. Macam kadang-kadang jemput chef datang masak. Betul sebab kita nak bagi orang tengok apa menu-menu
menu yang mereka tak tahu. Contoh sebelum ni kita ada buat chef daripada Sarawak, Chef Hafizam untuk makanan Sarawak kan. Dan next kita akan ada negeri-negeri lain pula. Kita tengah susun lah untuk perkenalkan masakan-masakan daripada negeri-negeri kita lah. Kita kan banyak makan-makan yang unik kat Malaysia. Betul. Jadi macam biskut. Dah tahan dah tengok ni. Macam Puding expectation. karamel. Tengok dia Real apa. Tapi percaya tak, daripada ni sekarang ada yang buat dah cantik. Daripada tak pandai. Tak pandai tu, dah pandai. Apa tadi? Kesilapan. Adalah kunci Kejayaan. Ya Allah, Tuanku, ni saya memang sedih tengok. Ini apa benda ni? Astaghfirullahalazim. Roti jala carrot. Roti canai. Ni apa? Roti canai lah. Tempoyak durian. Tempoyak durian. Durian. Cantik kan, tapi dia buat Japanese penyet. cotton cheese. Penyet tak jadi kembang begitu. Soalnya kalau goyang ikutkan lah. banyak sangat gambar ataupun yang orang kongsi yang saya rasa kita satu perkara tentang rakyat Malaysia, kita memang hashtag kita memang senang terhibur. Betul. Kita memang mudah sangat. Jadi betul lah waktu semua orang stres kan. Semua stres. COVID-19 tu semua Masa tu terkesan kan. Masa tu rasanya ramai yang hilang stres. Asyik buka grup kan, hilang sekejap masalah kan. Terhibur. Okey, kalau diikutkan kan macam untuk puan sendirilah. Yang rasa paling kelakar sekali gambar. Rasa macam ya Allah, apakah kejadian ini? Paling kelakar tu yang saya macam kalau kat grup tu yang paling banyak like, paling banyak komen dan paling banyak share tu yang McD delivery. Dia order, dia malas masak, bukan malas lah, mungkin tak sempat nak masak kan. Dia order McD delivery. Lepas tu orang yang buat delivery tu tak call. Tiba-tiba yang datang hantar tu suami dia sendiri. Suami dia rider McD. Ini dah macam salah grup kan? Dia dah macam bukan masak tak jadi dah kerja. Memang tak jadi masak dah. Suami dia hantar. Order. Post tu di like sebanyak 177,000. Di komen 9,000 kali dan di share 144,000. Okey, nak tanya dalam majoriti dalam grup tu, baik ramai lelaki ke ramai perempuan? Susah nak Lebih cakap. Ramai kurang golongan lah, lebih ayah. kurang. Sebab kan ayah pun lelaki banyak kan? Golongan yang kata beras kita beli pun ramai. Nampak tak? Hashtag Beras kita yang beli, nampak tak? Saya selalu dengar ayat ni, saya selalu dengar ini. Saya golongan ayah-ayah. Betul, ayah-ayah. Kurang jelas. Z, nampak tak Z ni tidak mengguna. Maksudnya dia GTB, geng takut bini hashtag katanya. Sebab tu beras kita beli, dia cakap. Maksudnya macam kadang-kadang kita orang lelaki. kita Beras beli. kita yang beli. Nampak tak saya ikhlas dengan isteri saya. Tak apa sayang, saya makan je lah beras tu. Beras kita beli bersama. Okey, beras kita Okey, beli. tapi memang bila cakap tentang passion, saya rasa yang di rumah ataupun siapa saja menonton ni mesti kata, ya Allah, saya lah salah seorang yang mungkin pernah upload tak jadi kan. Berbesar hati sebenarnya dapat kenal dengan pengasas dengan penciptanya kan. Kalau kita tak tahu sebenarnya Z secara peribadi tak tahu pun siapa yang buat bagi Z. Siapa yang buat ni genius. Rupa-rupanya lah. Sebab kalau akak memang ini first time akak muncul. Akak tak pernah muncul kat mana-mana. Itu paling best. Macam mana Kak? Ceria-ceria Kak? Daya, Biasa. penutupan 2020 pun dahsyat. Biasa akak suruh dia ataupun admin lain sebab kita ada 6 admin. Kita ada 6 admin, ada 30 moderator. Biasanya akak akan tolak. Tapi kenapa hari ini akak macam tahu. Tak tahu, gerak hati tiba-tiba lah. tergerak hati. Okey Kak, Rezeki. Mungkin akak boleh kongsi sikit tips. Ada yang kadang-kadang ada idea nak buat page ke, nak buat mungkin inisiatif sendiri. Tapi rasa macam merepek je apa yang nak dikongsi ni. Macam akak punya idea tu tak dijangka sebenarnya. Tak dijangka. Kadang yang merepek itulah yang terbaik. Macam tak jadi ni, kadang-kadang kita rasa macam mula-mula tak jadi, malu nak upload kan. Selalunya orang akan upload yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, tapi yang tak jadi ni orang akan simpan. So bila ada ni yang kata merepek tu, yang merepek tu lah yang meletup. Okey, ni saya ada sedikit soalan peribadi sikit. Alamak. Kita dah dengar tadi macam takut saya akak dah boleh cakap bulan. kata dekat Facebook, dekat grup Facebook tu share sampai beribu-ribu, beratus-ratus, komen beribu-ribu dan sebagainya. Lepas tu ada admin sampai 6 orang, moderator 30 orang. Adakah grup masak apa tak jadi hari ni adakah ini menjadi full time Norman dengan Kak Laila sendiri ataupun memang ada kerja lain sebenarnya? Tak. Kerja lain. Ada kerja lain. Part time saja. Walaupun the group ni pun sebenarnya boleh buat duit. Saja. Saya ada kerja hakiki Macam saya akak berniaga, akak berniaga kedai makan. Dia kerja kerajaan. Wah, baguslah. Maksudnya waktu yang kena ada 6 admin tu. Sebab tu ada ramai. Untuk pantau. Dia orang 24 jam
Pantau grup. Maksudnya kira kalau kata Akhil lah, kehadapannya untuk grup ni apa yang hajat di hati Tiba-tiba untuk dapat, peminat-peminat semua. Okay, peminat. Mana tak tahu dapat ada kelab bola sepak sendiri apa ni. Kalau kelab memang kita dah ada kelab. Kelab Mak Jan Prihatin. Kita banyak macam Mak Jan Mak Jan Prihatin. Kata tu, singkatan. dia punya nama singkat lah akronim dia untuk masak apa tak jadi hari ni. Sebutan dia actually Mak John. Oh, Mak John. Mak Okey. John. Dah banyaklah grup tu berfaedah untuk macam follower, boleh buat bisnes kat dalam grup tu. Nampak tak macam mana dia boleh kembang sesuatu Ya, yang banyak. sangat bermanfaat. Banyaklah, banyak. Kongsikan sikit siapa yang macam, alah selama ni tengok sharing je tak follow betul-betul. Ni. Takut ada fake account ni. Okey, mana yang betul-betul? Account yang betul-betulnya. Memang ada. Ini di screen. Ini Mak Jan yang betul lah. Mak Jan Sebab yang ada banyak-banyak fake group dia Ya, buat masak yang apa? sama. Masak Masak apa apa tak jadi hari ini banyak fake group. Official. Kadang-kadang kawan-kawan sendiri pun tak tahu tersalah follow group lain. Okey. Ini yang betul. Baiklah, inilah dia originalnya. Yang asli. Laila kat Norma. Pertama kali ni muncul ni. Ya, terima kasih banyak-banyak Sama-sama. sebab sudi kongsi dengan kami dan kongsi keceriaan pagi-pagi ni bersama dengan penonton Warna Kopitiam. Betul. Terima kasih juga. Sama-sama jemput kasih. Peluang tak datang banyak kali kan. Ya betul, jangan balik lagi. Ni sebab alang bos-bos yang ada kat sini. Ni kita nak kongsi sikit ada video. Ada video? Sahabat kita Syami disediakan tentang masakan apa tu? Tular. Personality masakan tular 2020. Jom. Kita tengok jadi ke tak jadi tu. Harap-harap jadi. Mungkin ramai yang tidak mengenali nama Norma Bakar. Tetapi bagi suri rumah atau individu yang gemar memasak, pasti teruja apabila mendengar gelaran Cenom. Cenom juga merupakan YouTuber terkenal dan salurannya kini berjaya menambat hati lebih 800,000 pengikut untuk mempelajari menu-menu istimewa persis masakan ibu di rumah. Dia layu je dah cukup sebab bawang yang lembut tu akan bagi rasa manis bila kita masak dengan bahan sisa nanti. Faiza Sufian atau lebih dikenali di media sosial sebagai Adik Food sering memuat naik menu masakannya di halaman Facebook dan juga Instagram. Dulu-dulu kat kantin sekolah, mi kicap ni letak atas kertas tanpa sudu. Makan terus ambil dengan mulut tu yang belomoh mulut tu. Simple tapi sedap. Mohlah kita buat. Jumlah tontonan pada setiap kongsian kebanyakannya mencecah lebih 10,000 tontonan yang pasti membuatkan Adik Food sering menjadi rujukan ketika memasak. Kebiasaannya, jika ingin membuat tutorial memasak, ia perlu dijelaskan secara terperinci supaya mudah difahami oleh mereka yang menonton. Tetapi lain pula buat asyriatan. Ais nak kongres yang aku nak ajar bagaimana buat terun telunjuk belado. Okey, simpan saja kau perlukan terun telunjuk, cili padi, bawang putih, bawang merah dan ikan bilis. Terun telunjuk ni macam macam nenek macam jual kat pasar macam tu kan, macam RM1 sebungkus. Nanti kau try beli, nanti kau try buat, okey? Gaya penyampaiannya yang pantas sememangnya membuatkan setiap kongsian video di media sosial lebih menghiburkan buat sesiapa yang melihatnya. Kau dah siap makan-makan. Syusyudak tiba sama cuba. Nama buat orang lapor ini bermula sebagai kumpulan WhatsApp. Tetapi kini banyak menulis resepi di blog dan juga membuat video memasak di YouTube. Kek ancomen ni sangat sesuai untuk dijadikan hidangan untuk manja-manja sekecil ataupun birthday party ke. Sebab dia sangat comel dan cantik, mesti ramai orang yang suka. Individu di sebalik buat orang lapor, Nazatul Fairuz memanfaatkan masanya di musim PKP. Dan antara resepi yang sering mendapat sambutan adalah pencuci mulut seperti berti jagung berperisa karamel dan sagu gula Melaka. Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat dalgona chocolate milkshake. Jom kita start. Khairul Amin Kamarul Zaman atau lebih dikenali sebagai Khairul Amin. Sememangnya satu nama yang sedang meningkat naik sepanjang musim PKP tahun ini. Anak kelahiran Kota Baru Kelantan ini mempunyai 2.7 juta pengikut di Instagram dan rata-rata video yang dikongsikan menjadi tular kerana gaya penyampaiannya yang sangat unik dan menghiburkan. Stay safe everyone. Selamat mencuba. Dah habis ke belum video ni? Oh belum, ada sikit lagi. Dah habis dah. Bye-bye. Aduh. Lapor.
Inilah dia ujian-ujian ya. Ya. Sebab Zack, kalau tengok Khairul Amin tu kan, Zack teringat zaman-zaman bulan puasa yang lepas. Zaman-zaman bulan puasa Rasa macam dah lama sangat padahal baru je. Ya, berapa bulan je nanti nak puasa balik ni. Tapi betul lah ya, terima kasih kepada semua personality yang masak, yang kongsikan resipi sedap. Sungguh, kami kadang-kadang tak dapat buat pun, tengok je pun cukuplah mengenyangkan perut. Ya. Baik, macam-macam yang kita nak kongsikan bersama dengan anda di Borak Kopitiam. Dan sekarang ni di talian kita ada seorang tamu juga yang menarik juga. Siapa dengan kita, Dayah? Kita bersama dengan Cik Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni daripada Jitera Kedah ni. Kami punya tim ada juga orang Kedah kat sini. Cik Reza, selamat pagi. Baiklah, saya dengan Zack sebenarnya sangat besar hati dapat berbual. Dan kami sebenarnya tertarik tau bila macam mula-mula Zack kata, Dayah, apa benda sebenarnya? Apa penderma plasma darah? Plasma darah. Mungkin boleh kongsikan dahulu. Apakah itu? Cik Reza. Plasma darah. Yep. Plasma darah ni sebelum saya pergi buat donation tu pun saya pun baru tahu. Plasma darah kita tahu selalunya derma darah lah. Ya. Kan? Semua orang tahu derma darah. Tapi plasma pun saya tak esok betul tak untuk derma darah macam mana derma darah ni. Dia kata habis sikit je. Saya pun okey, habis sikit. Saya takut jarum kan. Samalah kita. Sama. Punya kawan sama takut jarum kan. Jadi bila pergi kita pun rasa macam benda yang baru untuk saya lah kan. Sebab dia bukan ambil macam normal. Dia darah kita dimasukkan dalam mesin, dia akan proses. Dia pisahkan darah dengan plasma. Dia ambil plasma, dia masukkan balik kita punya darah dalam badan. Dia macam cair kuning tu kan ni? Yang ni yang warna macam kuning tu, itu plasma lah. Okey. Dalam plasma ni dia ada protein, di mana dia ada antibody. So antibody dia akan proseskan yang ini untuk dibagikan pada pesakit lah. Baik, okey. Okey, saya tertanya juga daripada seorang yang takut jarum. Macam mana boleh rasa macam okeylah nak derma plasma? Bukan senang tu ya? Saya memang kalau derma darah ni saya tak pernah, saya takut betul takut jarum. Tapi pada masa tu bila kita dah baik daripada COVID kan, dan juga diminta untuk membantu dan membantu untuk pesakit-pesakit yang kritikal. Pasal mengatakan bahawa plasma ni dapat membantu untuk orang yang dah agak teruk lah ya, untuk recover cepat. Pasal dalam plasma ni ada antibody. Jadi kita tinggal pasal kita tengok masa tu saya ni antara yang awal-awal kan. Awal-awal yang kena, saya kes 46. Jadi bila kita tengok kita punya frontliner bekerja jadi kita terpanggil untuk bersama-sama dengan frontliner. Jadi pada masa tu kita tak be selfish. Bila dia kata nak derma darah untuk yang ni tak, saya kata boleh, pasal kita pun rasa jealous juga kita punya frontliner kan. Saya mempunyai plasma darah yang mempunyai antibody COVID. Jadi kita pun kata why not kita tolong. Ya, betul. Saya tolak ke tepi lah. Masa tu saya tolak ke tepi, saya punya rasa sakit kat jarum tu. Saya rasa membantu orang lebih penting daripada saya punya sakit yang kecil tu. Cik Reza, saya merinding lah. Saya rasa meremang saya sebab maksudnya Cik Reza ketepikan ketakutan ataupun tak suka tu sebab bila tengok kita punya frontliners berjuang, betul? Betul. Dan mungkin Cik Reza boleh kongsikan sedikit semangat Cik Reza tu kepada yang menonton ni yang mungkin juga sebelum ni pernah terkena COVID dan ingin bangkit semula dan membantu orang ramai. Cik Reza. Saya rasa untuk membantu daripada segi COVID, siapa-siapa yang bekas sakit bukan saya pada diberi plasma lah ya. Pasal saya rasa plasma ni dah ramai yang dah bagi. Bukan untuk COVID saja, untuk sakit-sakit yang lain. Saya pun berbangga be part of, dia panggil sebagai apheresis, penderma apheresis. Saya berbangga pasal saya tengok perjuangan orang kata penderma apheresis ni amat dengan semangat yang berkobar untuk membantu pesakit-pesakit kan. Jadi yang itu salah satu untuk kita membantu daripada segi pendermaan darah, daripada segi pendermaan plasma kan. Tapi plasma ni tak boleh bagi suka hati dia mesti ada dia punya cakap-cakap macam especially siapa yang COVID ni. Dia mesti betul-betul sihat lah. Sihat maksudnya recover kan. Okey. Tak Cik Reza, sebab saya rasa ramai penonton yang daripada tak tahu apakah derma plasma, sekarang mereka tahu.
Jadi mungkin lepas ni saya rasa lepas habis ni mungkin semua akan Google mencari apa derma lepas bang, macam mana cara nak buat. Terima kasih banyak kita nak ucapkan kepada Cik Reza. Betul, terima kasih. Semoga Banyak terus. kalau ikut hati nak dengar macam-macam lagi. Sebab bagi saya Cik Reza adalah salah satu hero yang mencetuskan. Sebab yang pertama, tadi katanya kalau COVID pesakit ke 46 ya, betul? Ya, betul. 46. Jadi tahniah dan terima kasih. Teruskan beri inspirasi supaya lebih ramai yang boleh membantu. Terima kasih Cik Reza. Terima kasih banyak Cik Reza. Assalamualaikum. Kan kalau ikut hati nak cakap panjang lagi Zack. Betul. Tapi ni kita nak kongsi satu benda juga ni, video juga ni. Jom kita boleh saksikanlah. Fair enough. Hello, abang kat mana? Cepatlah balik. Hai semua. Saya Sophie, pegawai produk Lovella. Scene tadi tu, apa yang Sophie pernah alami dulu? Anda pernah alami sama? Suami kerap pulang lewat, macam-macam alasan. Banyak kerja lah, tengok bola lah, tak suka tengok wife dia lah tu. Mentang-mentang lah dulu kita tak tip-top, comot, bau masam, kecil hati ayah. Sehinggalah Sophie amalkan ini, set produk Lovella, produk tradisional yang dihasilkan untuk kesihatan wanita luar dan dalam. Ada tablet, pencuci wanita dan sabun. InsyaAllah badan rasa bertenaga dan naik aura keayuan seorang wanita. Walaupun kita suri rumah je, penting tahu jaga penampilan. Jaga penampilan bukan maksudnya make up muka atau sembuh perfume je. Orang lelaki ni suka kita ni cantik dan wangi secara natural, tak fake. Bila akak-akak semua amalkan Lovella ni, garanti Sophie jamin suami melekat sebab aura jadi berseri dan wangi secara semula jadi. Tapi jangan risau, ada kelulusan KKM dan halal. Tak ada kesan sampingan negatif atau pantang larang sebab bahan-bahan semula jadi. Brokoli, betik, tomato, biji bunga matahari, daun zaitun, delima, manja kani dan kismis. Satu lagi set kegemaran Sophie, pencuci dalaman wanita ni. Serius wangi. Yang ni boleh pakai 2 kali sehari. Bila spray rasa berangin dia lain macam tau. Bantu hilangkan bau hamis dan keputihan. Yang anak dara pun tak salah cuba kita jaga dari sekarang. InsyaAllah berbaloi letak tag harga 20k nanti. Jadi jom cepat-cepat kalau nak rumah tangga lebih bahagia. Dapatkan set khas Lovella ini 3 barang RM100 sahaja. Boleh WhatsApp nombor di bawah. Lovella buat suami jatuh cinta kali kedua. Terima kasih. Bye. Kembali bersama dengan kami, saya dan Bakar dan juga Zack berikan yang main drum tapi tiada drum di depan. Ya, betul. Seperti yang kita beritahu kepada anda, hari ini merupakan hari yang terakhir Borak Kopitiam untuk tahun 2020. Ya. Okey, jangan risau, tahun depan ada lagi, insya-Allah. Amin, doakan. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi dalam tahun ini pelbagai benda yang berlaku, pelbagai kenangan pahit manis yang mengajar kita, yang membuka mata kita, yang memuhasabahkan diri kita dan sebagainya. Jadi antara berita yang pernah viral pada sekitar 2020 adalah apabila artis kena COVID-19. Dan salah seorangnya yang tertular iaitu Ashraf Muslim. Ya, antara yang terawal juga yang rasa yang kena COVID. Assalamualaikum Ashraf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Morning. Ashraf Muslim ni yang Zack perasan, tahun mana-mana pun tak telan dek zaman usia wajah ni. Ini yang pelik ni. Baik, apa khabar Ashraf sebelum itu? Semua okey? Kesihatan makin baik. Okey. Alhamdulillah semua okey. Okey. Jadi Daya dengan Zack tadi kami ada bercakap tentang Ashraf ni antara artis pertamalah yang tular yang kita tahu maksudnya terkena COVID kan. Jadi kita nak tahu mungkin sekarang ni nak dekat penghujung tahun Ashraf boleh imbas kembali di waktu itu bila Ashraf dapat kesan Ashraf sebenarnya dijangkiti COVID-19. Okey, kalau nak cerita kisah kena COVID ni memang agak menggerunkan sebenarnya. Tapi banyaklah sebalik susah, sebalik kerisauan, di sebalik kesedihan tu ada nikmat yang Allah berikan kepada saya. Dan banyak yang memberikan saya belajarlah banyak saya belajar waktu dalam waktu kena COVID, bukan belajar dari segi
dari segi orang di sekeliling kan, tapi sama-sama kita lebih memahami diri kita ya, dengan ahli keluarga kita. So waktu tu keluarga kita adalah kita punya kekuatan. So saya yakin kepada mereka yang ada di luar sana yang kena COVID, kita tengok pula sekarang ni dah beribu-ribu, semalam pun dah 2,300 lebih. So dah makin naik dan saya yakin mereka akan melalui fasa macam mana saya lalu masa peringkat awal. Dan mereka akan rasa tak tentu arah, hidup akan jadi huru-hara sekejap, akan fikir benda-benda negatif, apa orang di sekeliling akan nampak kita, akan fikir tentang kita, jiran-jiran kita dan macam-macam benda lah kita akan fikirkan. Sehingga kan siapa yang kena lepas ini kita jumpa dengan siapa, lepas tu orang sekeliling pun yang dengan kita yang pernah jumpa kita pun akan fikir aku pernah jumpa Ashraf bila. So benda-benda itu akan membuat kerisauan dan itu akan hidup seseorang tu huru-hara sampai kena COVID tu. Ya, okey, bila kita dengar Ashraf sebut tentang banyak memikir, lepas tu risau dan sebagainya. Okey, kita nak throwback balik. Macam sewaktu Ashraf kena kuarantin kat hospital dan sebagainya kan. Kira macam Ashraf Muslim ni orang tahu antara yang terawal terjangkit dengan COVID-19. Maksudnya tak ada pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Dari sudut pemikiran seorang Ashraf Muslim tu sendiri, sewaktu berada di kuarantin kat hospital, apa yang Ashraf rasa sebenarnya? Adakah macam menyesal tentang sesuatu perkara yang tak pernah dibuat dalam hidup ataupun pernah dibuat ke, ataupun mungkin rasa macam ya Allah patutnya aku ini mungkin Ashraf boleh kongsikan secara peribadi yang lebih mendalam. Dia macam inilah. Pada peringkat permulaan memang kita rasa macam why Allah bagi COVID ini pada saya. Kenapa tak orang lain kan? Waktu pada peringkat awal juga, waktu saya dalam kuarantin kat rumah, saya kuarantin di rumah. Waktu tu baru pulang di UK, saya dalam masa 12 hari tu melalui macam-macam dilema atau mungkin kalau stress level tu boleh sampai ke depres lah, tapi tak sampai ke tahap tu kan. Tekanan tu tinggi kan. Jadi argue je macam ni. Kenapa Allah bagi kat COVID ni pada saya? Kenapa? Mesti ada sebab kan. Sebab apa yang berlaku mesti ada hikmah dia. Ada benda Allah nak tunjuk. Dan bila kita tengok kawan saya seorang demi seorang masuk hospital kan, dia ambil ambulans apa semua kan, dalam hati masih deny cakap tak kena, tapi secara logik ni akal memang kena. Memang kena sebab kita semua satu group kan. So bila dah masuk hospital dan bila duduk dengan pesakit-pesakit dekat sana dan baru saya nampak the real life what tu macam mana, pesakit-pesakit dalam tu macam mana. Dan saya bersyukur pula waktu tu bila saya jadi pesakit COVID kerana saya dikelilingi dengan jemaah-jemaah tabligh waktu itu yang terlalu ramai dan kita waktu tu secara negatifnya kita akan fikir punca dia jemaah-jemaah tabligh, jemaah-jemaah tabligh dia orang sebab ramai kan, beribu kan. Tapi bila di dalam wad tu rupanya mereka mengimarahkan dalam wad. So automatically dia mengajar saya sekali. Mengajar saya relax, mengajar saya tenang. Sebelum tu kita dah fikir macam-macam lah kan. Sebab bila kita tengok dalam TV, dalam media sosial, orang yang mati, yang kena COVID mati, tak meninggal dunia, tak boleh nak ziarah apa semua. So benda-benda tu macam tekanan tau. Terkesan. Tapi bila berkesan pada diri saya. Baik. Kalau dengar cara Ashraf cakap ni ada 1001 rasa, ya, 1001 persoalan, terlalu banyak angle dia kan. Betul lah Ashraf? Jadi saya rasa mungkin ada juga yang menonton ni mungkin bekas pesakit COVID. Saya dan Zaid harapkan semuanya baik-baik sahaja. Terima kasih juga untuk Ashraf dan terus kekal sihat dan untuk Ashraf dan juga keluarga. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada para borak Kopitiam. InsyaAllah Allah mudahkan segala-galanya. Amin. Lepas ini. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia Dayah. Hai. Bila kita sebut pasal COVID-19 ni tergetar-getar jiwa, berdegup-degup kencang hati. Ya, hanya yang pernah melaluinya sahaja yang tahu dan untuk mereka yang pernah ada kontak ataupun kenal mereka, mungkin keluarga, kita janganlah pandang mereka ni sebagai satu jenayah. Kan, maksudnya dah memang takdirnya terkena COVID. Jadi kita patut bagi sokongan moral. Betul. Dan kita ada satu segmen yang nak kongsikan kepada anda. Nak tahu ke apa? Jom kita pas pada mereka. Sana. Assalamualaikum para penonton Borak Kopitiam. Saya Noraini Azmi merupakan stokis sah Jimmy Scarf bagi negeri Selangor.
Jimmy Scarf berkonsepkan tudung instant labo dan merupakan corak-corak yang trend dan sangat mengikuti cita rasa para wanita di luar sana, terutamanya JS lovers. Antara koleksi-koleksi yang sangat mendapat sambutan yang menggalakkan adalah Mariam Printed dan juga Emilia. Walaupun Jimmy Scarf mengetengahkan tudung labuh, namun anda di luar sana yang bertubuh kecil masih boleh menggayakan dengan kita adjust pada bahagian bahu dan labuh. Kami di Jimmy Scarf mengalu-alukan untuk anda sama-sama generate income dengan kami. Kami ada proven sukses. Suri rumah income 5 angka sebulan. Student income 4 angka sebulan. InsyaAllah, saya dan tim akan bantu anda dengan teknik-teknik marketing strategi yang proven. Pada anda yang berminat, boleh hubungi tertera nombor yang di bawah. Dan sekarangnya sedang berlangsung Year End Sales. Jadi anda di luar sana boleh dapatkan koleksi-koleksi Jimmy Scarf pada dealer-dealer Jimmy Scarf yang sah. Dan nantikan sesuatu daripada saya di Instagram Jimmy Scarf Shah Alam. Ada hadiah dan tawar istimewa untuk anda. Alright, saya tengok. Pejam celik tahun 2020 hampir menemui penghujungnya. Rasa macam duduk di rumah saja tahun ni kan? Walaupun hanya tinggal di rumah, banyak perkara baru yang dilakukan sehingga tular. Bermain TikTok antara yang menjadi perhatian. Antara video TikTok yang tular kerana kreativiti anda semua, ini dia Don't Rush Challenge. Kreatif kan? Tapi ni lagi berani. Petikan produsen khas Tan Sri Muhyiddin Yassin pun jadi lagu TikTok tau. Kesana, kesini, 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 kesana, kesini. Ada je tau. Tapi ini dia personality media sosial yang popular dari TikTok. Macam mana buat TikTok? Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Daniel, berumur 15 tahun, berasal dari Kedah. Lagi dikenali sebagai joki. Alright, kenapa Coki tu sebenarnya? Kenapa nama Coki? Sebenarnya cerita ni macam saya balik kampung. So, depan rumah kampung ni ada kedai runcit tau. So, memang tiap hari habis Coki kat situ. Suka kan? Kampung semua parents kawan-kawan suka panggil Coki. So, apa kata kita ambil nama tu and sketching dengan mulut orang lah. Semua orang boleh sebut. Comel lah. Sesuai lah dengan awak nama Coki tu kan? Comel lah. Macam kokok agak comel. Niki mana le, kau masih jomblo le. Padahal aku udah coba nyari-nyari. Kadang suka iri lihat orang kan aku juga pengen rasa. Coki ni popular dekat TikTok. Apa ni video slow motion dia macam tu kan? Trend orang buat slow motion. Waktu tu Indonesia, saya nampak Indonesia je yang buat. So apa kata kita bawa vibe Indonesia tu datang ke Malaysia. Kita try buat lain daripada lain. So waktu tu lagu Haredang paling viral. Viral gila. Lepas tu apa kata kalau Haredang panas, kita guna air yang saya angkat balgi tu. Haredang, panas, panas, panas. Itulah video paling saya viral yang mencecah sampai sekarang tak silap saya 38 juta. Serius? Ini dah jaya, betul tak? Ya, tak dengar nombor dia pun meremang. Saja rasa itu telah Nungguin ya? dan mungkin bila nanti kita akan bertemu. Okey, Coki. Kalau kita tengok kan, Coki kan suka buat macam ni. Kenapa macam tu? Apa? Tak pening Tak pening. Tapi itulah pokok pening memikirkan Coki.
Dekat Instagram Choki pun dah followers 1.2 million. Dekat TikTok dah hampir 100,000 followers. Sebenarnya kan Koko tak faham apa yang bestnya video TikTok Choki yang promotion ni. Video TikTok saya ni ada yang sama, ada yang lain. Sebab saya suka apa yang fans saya suka. Saya komen paling banyak 40,000. Mesti tak percaya. Betul tak? Ya, waktu saya viral. Tarik ses. Semongko. Mantap. Jujur saksi bilang kalau sayang gatal-gatal ada yang mati gila. Choki kalau tengok Choki punya populariti ni sampai ada fans tau. Mungkin kan pernah tak realise, aku dah jadi selebriti lah sekarang, aku dah popular. Bagi saya, Mantapnya tu adalah macam perbezaan kehidupan tu memang jauh dulu dan sekarang. So, saya tak anggap pun diri saya di atas. Saya just ke bawah saja. Sama-sama dengan orang lain. Bagus lah. Ni kita nak TikTok ni video dia macam bukan hari je. Mungkin apa kebaikan daripada video TikTok tu? Ini bagi pendapat saya, kebaikan TikTok ni boleh menghilangkan stres lah. Apabila kita dengar lagu-lagu dia. Lagu-lagu TikTok semua best. Lepas tu boleh menjadi pendapatan. Nak menjadi pendapatan? Nak. Macam mana? Nanti kita sembang tepi. Kemudian TikTok ni boleh buat dengan family, dance dengan family apa semua. Lagi mereratkan silaturahim antara satu sama lain. So TikTok ni satu platform yang bagus bagi saya. TikTok tu sebenarnya ada je benda-benda yang baik yang kita boleh follow kan. Betul. Yang tak ada TikTok mungkin boleh ni kot buat akaun TikTok nampak Kokok telah mengajar korang bermain TikTok. Tapi yang daripada side positif. Betul. Apa pun thank you so much Choki. Welcome Kokok. Choki tahu tak apa beza PKP dengan Choki? PKP dengan Choki. Kalau PKP kena duduk rumah. Tapi awak duduk dalam hati saya. Tarik ses. Semongko. Kini tiada aku Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Sis Aida, founder Excel. Kopi yang dah 5 tahun berada di pasaran. Sebelum ni Excel Cafe berada di farmasi-farmasi terpilih di seluruh Malaysia, khasnya di kawasan utara. Dan kini baru 1 tahun kami membuka peluang untuk ejen. Kami sudah mempunyai lebih 15,000 orang ejen di seluruh Malaysia. Jom buat duit tepi berkepuk-kepuk. Excel Cafe bukan kopi percampuran biasa. Ia dirumus khas oleh Sis Aida sendiri, pakar herba lulusan UPM. Excel Cafe bukan kopi percampuran biasa. Ia mempunyai gabungan 4 herba yang sangat-sangat baik untuk kesihatan. Gabungan herba yang sangat-sangat baik untuk memberi anda kesegaran. Excel Cafe dapat memberi anda tenaga, menghilangkan lesu-lesu badan, tahan lapar dan tahan mengantuk. Hari ini Sis nak buka peluang untuk penonton-penonton kat luar sana. Jom sertai ejen bersama kami. Buat duit tepi berkepuk-kepuk. Kerana kebanyakan ejen kami hanya suri rumah sahaja, dapat jana pendapatan sehingga belasan ribu, puluhan ribu pun ada. Excel Cafe bukan sekadar memberi untung runcit, tapi Excel Cafe dapat gaji bulan setiap bulan, malah berserta dengan slip gaji yang dia terima pakai oleh bank. Ada juga duit tabung tahunan yang anda boleh claim setiap hujung tahun. Excel Cafe memberi anda segalanya, malah marketing yang disediakan oleh HQ maha dahsyat. TV, billboard, radio dan banyak lagi keistimewaannya yang Sis tak dapat nak cerita kat sini semua. Untuk info lanjut boleh layari excelcafe.com ataupun nombor yang tertera di kaca TV anda. Okey, dapatkan Excel Cafe hari ini juga. Jom join team bersama kami. Kerana kebanyakan ejen kami hanya suri rumah sahaja, dapat jana pendapatan belasan ribu ringgit, puluhan ribu ringgit. Ayuh tim Excel, kita gegarkan Malaysia. Ayuh tim Excel, kita buat sampai jadi. Ayuh tim Excel, alang-alang celuk bekasan biar sampai kita dapat gaji yang kita target. Okey, salam sayang Sis Aida. Pack oren berhantu. Wow. Saya tercengang nampak muka saya tengok macam tu. Nampak? Menarik kan? Baik, jadi you guys, kepada anda semua yang saya ingin beritahukan macam-macam yang kita telah lalui pada tahun 2020 ini, dan antaranya dalam kedukaan kita, dalam kita punya keseronokan, masih ada lagi orang-orang yang berharap mereka akan temui sinar di masa mendatang. Baik, jadi sekarang ni sebenarnya ingat tak tadi di awal-awal Borak Kopi Tiam ni kita ada kongsikan tentang betapa powernya, hebatnya satu filem pendek ini.
Ejen Ali yang telah meluluhkan hati ramai orang. Baru dikeluarkan pada 25 Disember yang lalu, dan sekarang ini bersama dengan Z kita ada Osama Z Yassin, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Wow Animation dan pengarah Ejen Ali The Movie. Bersama di sebelah ni anda semua mesti kenal suara dia, merupakan seorang penyanyi lagu Kita Jaga Kita, iaitu Malik Abdullah, correct? Correct, betul. Jadi sebelum itu, apa-apa pun kami di tim Borak Kopitiam ingin mengucapkan tahniah lah kerana telah dinobatkan sebagai pemenang anugerah filem meletup di AME 2020. Dan kepada semua rakyat Malaysia juga, terima kasih kerana telah menjadikan Ejen Ali sebagai filem animasi, Ejen Ali The Movie sebagai filem animasi yang paling mendapat kutipan tertinggi box office dalam sejarah. Betul ke saya salah? 2019. 2019. Yeah. Itu saya baca apa yang saya dapat ni. Dan yang paling best sekali, yang terbaru, yang seperti Zack kata tadi, di mana Primeworks Studio bersama dengan Wow Animation bergabung untuk menghasilkan filem pendek Ejen Ali yang pertama berjudul Misi Juang yang dilancarkan 25 Disember lalu dan di saluran YouTube rasmi Ejen Ali dengan soundtrack Kita Jaga Kita, nyanyian Ultimate Malik Abdullah dan juga Keli yang diberikan nafas baru. Filem pendek Misi Juang merupakan penghormatan khas kepada barisan hadapan dan penghargaan atas usaha berani mereka berani menentang dan memerangi pandemik COVID-19. Dan ini merupakan satu berita yang sangat menarik kerana dapat menjadikan filem animasi sebagai satu tunjang semangat untuk kita semua rakyat Malaysia. Dan kepada anda semua peminat filem animasi Ejen Ali The Movie, filem box office yang meraih kutipan melebihi 32 juta ringgit ini boleh ditonton dalam dua bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di platform Netflix. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan, telah ada di YouTube channel Ejen Ali. Jadi again, welcome Osama dan juga Malik di Borak Kopitiam. Saya baca tadi pun saya macam kagum. Ini biar betul. Pertama sekali, tahniah again sekali lagi. Saya rasa tak terlambat untuk mengucapkan tahniah kepada anda semua yang terlibat, kepada tim-tim di Wow Animation, kerana bukan senang untuk menghasilkan karya dahsyat seperti ini. Terutama sekali bila melibatkan animasi, kan? Bukan satu benda yang senang. Baik. Sekarang ni kita nak tanya Osama lah. Mungkin Osama boleh ceritakan sedikit tentang Misi Juang dan mesej yang ingin disampaikan melalui filem pendek ni. Misi Juang sebenarnya secara simpelnya dia satu animasi pendek yang tunjukkan peperangan kita dengan COVID. Jadi dia macam itulah, dia satu benda yang kita buat sebagai nod ataupun penghargaan kepada kita punya frontliner. Tapi at the same time nak mengingatkan juga yang sekarang ni kita punya perjuangan ni belum berakhir. So maknanya nak beritahu kepada orang, kena sentiasa berjaga-jaga, kena sentiasa dalam keadaan bersedia. Dan kena bersama-sama. Bersama-sama. Kita tak boleh tinggalkan tanggungjawab tu hanya kepada frontliner yang bersusah-susah, kan. Benda ni semua kita boleh menang kalau kita sama-sama lah. Okey, baik. Bila dikatakan macam Misi Juang ini penutup tirai 2020, kan. Adakah ini merupakan misi terakhir Ejen Ali sampailah terbitnya Ejen Ali The Movie akan datang? Adakah ini penutup untuk yang ini? Tricky question. Untuk tahun ni kira tirai penutup lah. Tapi kalau sampai ke movie seterusnya, yang tu semua belum orang kata apa lock lagi. Maksudnya sebab kita masih dalam perbincangan, ada konten-konten lain yang kita nak hasilkan. Tapi macam biasalah, kita selagi benda tu belum termaktub, belum confirm, belum sign deal apa semua, kita tak boleh nak announce, kan. Nanti kan awal baru discuss sikit-sikit, kita terlebih excited, tak jadi, kesian orang pula tunggu. Betul. Okey, tapi maksudnya ada planning lah. Ada, sentiasa ada. Kita memang non-stop lah kita cuba come up with inisiatif untuk yalah ketengahkan konten-konten yang kita boleh bawa kepada kita punya peminat. Okey, itu pendapat daripada seorang pengarah. Pengarah dan sebagainya. Okey, kita tahu dalam sesebuah cerita tu, dalam sesebuah movie tu tak lengkap kalau kita tak sajikan sekali dengan dia punya peanut butter, which is the song. Dengan lagu. So bersama dengan kita juga Malik merupakan seorang yang turut menyanyikan lagu Kita Jaga Kita. Bila kita sebut slogan Kita Jaga Kita ni, memang tak lari dah dengan kita punya pandemik COVID-19. Kebetulan pula dengan Ejen Ali The Movie keluar, tiba-tiba hashtag Kita Jaga Kita ni menjadi tular. Jadi untuk Malik sendiri, kan, apakah pendapat Malik bila Kita Jaga Kita ni menjadi slogan untuk rakyat Malaysia sepanjang kita nak melawan dengan COVID-19 ni? Apa yang Malik rasa sebagai penyanyi membawa lagu ni? First things first, surprise lah. Malik rasa surprise at first. Actually, ketiga-tiga kita, saya, Ultimate dengan Keli pun kita terkejut. Macam
macam mana kita punya tajuk lagu boleh terjadi orang punya slogan. Lepas tu kita juga dapat update yang ada pihak-pihak lain yang macam nak merebut kan slogan ni, cakap ni kita punya tapi kita orang macam diam. Kita tahu lah. Kita macam alamak. Kita makan popcorn tak? Makan popcorn. Okey, kita tahu kita jaga kita kira Malik dengan Ultimate dan Curly. Curly is producer. Curly is the producer. Okey. Dia macam backbone lah. Backbone. Okey. Untuk Agent Ali The Movie 2, adakah Malik akan bersama Ultimate lagi ke ataupun apa? Sebab sekarang saya secara peribadi untuk kita jaga kita ni, suara Malik tu memang dah sebab kata Indonesia udah cocok. Dah kena, udah cocok. Jadi adakah Malik rasa untuk Agent Ali The Movie 2 ni Malik akan bersama lagi ke ataupun Malik tak takut ke dicop sebagai penyanyi untuk Agent Ali semata-mata? Malik rasa I think it won't be a factor. It won't be a factor. Malah dia akan membuka market untuk saya buat untuk movie lain juga. Lagu untuk movie lain juga. Tapi kalau Malik boleh pilih, Malik nak buat lagu untuk Agent Ali lagi. Yes. Sebab Malik memang peminat Agent Ali. Animation. Dari series dia sampai movie dia. Alright. Okey, kita banyak sebut pasal Agent Ali. Sebenarnya ni, nampaknya kita ada surprise. Kita ada surprise guest sebenarnya. Tak silap Ustaz, kita ada Agent Ali. Hai Agent Ali, apa khabar? Agent Ali sihat ke? Apa khabar? Ni tak apa kita tanya dia. Patuh protokol keselamatan. Pakai pelitup muka, jaga jarak fizikal dan kebersihan tangan. Kalau tak ada misi penting, lebih elok duduk di rumah dan luangkan masa dengan keluarga. Main game ke, tengok movie ke. Hello uncle. Baik, saya datang sekarang. Sorry, saya kena pergi dulu. Ada misi. Jangan lupa saksikan misi juang di channel YouTube Agent Ali sekarang. Bertindak segera. Wah, bertindak segera. Luar biasa. Itu yang bestnya. Itu yang best Agent Ali ni. Dia punya kartun dia tak macam yang lain. Dia punya animation berbeza sikit. Okey, jadi sekarang ni, daripada tadi saya nak tanya sebenarnya, di hadapan kita ni sekarang ada apa ni, Ustaz Salman? Ini kit, kita panggil kit misi juang. Dalam ni, kita unbox sikit lah. Dalam ni kita ada produk-produk Agent Ali yang kita hasilkan sempena dengan ni lah, kita punya kempen kita jaga kita. So some of the produk yang kita ada ni, yang kita hasilkan macam kita ada board game, kita ada komik, ada trading card. Dia macam benda-benda yang kita keluarkan untuk mengisi orang kata masa lapang untuk kita punya penonton-penonton dekat rumah. Dan sekarang ni kita ada tengah ni juga akan keluarkan hand sanitizer Agent Ali dan betul hand sanitizer. Betul, carry. Okey, dia punya presentation tu best lah. Dan don't forget the batches, bro. Ada batch juga. Banyak. Boleh pilih nak masuk teras mana kat rumah. Ini saya punya favourite. Okey. Jadi macam mana nak dapat ni semua ni? Yang ni kita ada selected individuals yang kita akan hantarkan dan kita akan present lah nanti produk-produk yang ada kat depan ni juga. Selain daripada total kit ni boleh didapati di kita punya kedai-kedai online lah, maksudnya dekat platform online Shopee ada, Lazada ada, dan Agent Ali punya online shop sendiri boleh dapatkan. Alright. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih bersama, terima kasih Malik. All the best. Semoga terus sukses dengan karya-karya selanjutnya. Jadi kepada anda yang masih belum lagi menyaksikan Agent Ali Misi Juang punya filem pendek, anda semua boleh saksikan di YouTube channel Agent Ali. Okey, dan lepas tu share lah. Anak-anak kat YouTube tu share, bagi tahu kawan-kawan semua. Ini sangat menarik. Kita tamatkan 2020 kita dengan Agent Ali Misi Juang. Baik, kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam.
Okey. Kembali bersama saya dan juga Zack dekat sini ni. Zack nampaknya mengambil nafas yang begitu. You have no idea. Bak kata orang putih, you have no idea. Wah, I have the idea. Cewa tiba-tiba. I have the idea sebab saya rasa macam kita ada seorang tetamu ni. Yang Zack kata, Daya, Zack memang... Janganlah depan tuannya. Malu saya. Dia rupanya senior dekat sekolah Zack. Senior kat sekolah? Bukan. Zack minat dia daripada zaman sekolah. Bukan senior? Bukan. Okey. Tersalah cerita lah ni. Salah cerita. Okey. So, siapakah beliau ini? Okey, kita sebut nama lah. Tuan-tuan dan puan-puan. Berikan tepukan gemuruh kepada Anas Tahir. Nikop. Makan nikop. Ya Allah. Okey, sebenarnya Anas dipanggil hari ini kerana ada satu benda yang istimewa. Kerana lagu ini terpilih untuk... dia ada buat lagu. Dari sebuah lagu untuk frontliners. Tajuknya? Mawar Ungu dalam kurungan untuk frontliners. Mawar Ungu dalam kurungan untuk frontliners. Okey, mungkin kita bagi tuan dia lah. Boleh cerita sedikit lah perkembangan terbaru Anas dulu. Alhamdulillah, sekarang ni sebenarnya saya masih dengan salah satu sebuah stesen radio lah. Pagi-pagi. Pukul 6 sampai pukul 10. And at the same time, minta maaf saya serabai sikit. Saya tak pernah ada misai tau. Tak, nampak macam Johnny Depp tak apalah. Saja kita naikkan mood sikit pagi kan. Sebenarnya Mawi tu nak buat satu projek filem yang akan datang lah. So dia bagi watak dekat saya orang yang kurang siuman sikit. So saya kena blur semua ni bagi. Okey. Itu cerita perkembangan saya sekarang ni. Alhamdulillah. So filem tu nanti akan start roll 16 Januari lah. Itu je lah. Dah roll filem lah. Rezeki lah saya. Orang nampak bakat di situ kan. Kadang-kadang kita tak nampak bakat kita pun. Kan? Orang lain nampak macam Zack mula-mula mungkin tak nampak bakat Zack boleh mengacara. Tapi saya sebenarnya peminat Zack. Padahal baru follow IG semalam. Ini orang kata dah plot twist dalam part ni siapa. Okey, tapi macam kalau Anas kan, nombor satu minat apa? Memang paling minat nyanyi lah kalau kira. Sebenarnya saya asal menyanyi lah aku. Ya. Betul dengan cerita Zack kata memang suara Anas ni. Kalau teringin nak berduet bersama. Tak ada boleh. Boleh ke sekarang? Kita nak harmoni semua sekali lah. Satu lagu lah. Kita tanya pasal lagu dia. Tak apa, sikit nak dengar nyanyi sikit. Lagu apa? Tak tahu. Nama macam ni. Kita tanya lah. Fokus lagu dia. Fokus lagu dia. Okey, tak apa. Okey, teruskan. Kurungan untuk frontliners tu. Mawar Ungu Mawar Ungu. Okey. Mawar Ungu tu sendiri dia filosofi dia banyak. Dia lain banyak kan. Okey. Mungkin bagaimana Anas sendiri boleh tercetus idea untuk buat lagu Mawar Ungu tu? Memang kita tahu untuk frontliners. Tapi kenapa? Okeylah, cerita dia macam ni. Ada seorang abang yang saya Datuk saya panggil abang Suhaimi. Dia mungkin cerita asalnya dia dah buat lirik tu. And waktu PKP tu memang kalau Dayah sendiri duduk rumah boleh rasa macam mana keadaan PKP, tengok frontliners masuk rasa memang nak menangis tau. Tapi cerita dia Datuk Suhaimi ni dia kontak saya mungkin sebelum tu dia ada kontak penyanyi lain ataupun dia ada kontak abang sendiri kan. Nak minta buat lagu mahal sangat kot, datang kat murah. Kamu mana? Murah bro kan. Bagi kat dia kan. Tapi saya duduk tu dalam masa 3 jam. Alhamdulillah melodi tu dengan lirik kita dah baca, dah tengok go through apa semua kan. Dalam masa 3 jam tu saya boleh bawa keluar satu melodi yang macam alhamdulillah lah. Bila saya nyanyi depan wife saya pun dia kata macam abang jadi lah. Boleh rasa. Sampai ke hati. Okay. So lepas pada itulah saya minta kawan-kawan yang terdekat untuk arrangekan muzik tu. Muzik saya Oja. So Oja yang tu arrangekan muzik tu. Lepas tu saya pergi rekod my vocal dekat Along Exist punya studio. Oja music arranger? Dia music arranger. Apa ni perbincangan orang-orang muzik kan? Bukanlah. Tak ada. Sebab memang dahsyat. Sebab kalau kita tengok macam saya sendiri secara peribadi memang saya mengikuti Anas walaupun saya pun segan-segan sebenarnya. Kita ni biar betul Anas Tahir follow aku ni, aku kena follow back ni. Saya tengok Anas daripada zaman saya sekolah dulu. Dia pernah bersama dengan kumpulan juga. Pernah bersama dengan kumpulan Nasyid. Firdaus pernah dengan kumpulan Faiz. Betul ni betul-betul follow. Betul kenal ni. Kemudian solo lepas tu dia ada YouTube channel Anas Kok. Dia main motor. Jadi saya tengok lama-lama. Jadi bila kita tengok orang-orang macam ni yang kita tahu dia kepala gila-gila. Siapa yang kenal Anas ni tahu dia memang kepala gila. Sebab tu lah saya kena kick dengan kumpulan Nasyid. Dia kepala gila-gila. Tapi bila dia keluar lagu yang macam ni, bila saya tengok Mawar Ungu untuk frontliners, nampak dari satu sudut yang berbeza Anas Tahir tu kan. Kadang-kadang yang saya ingat dulu Anas dia kata benda yang dia susah nak lari adalah bila orang tengok dia, orang duk banding-bandingkan dia dengan abang dia. Abang dia Faizal Tahir. Faizal Tahir abang dia keluar rapat. Jadi bila orang dengar lagu tu orang ingat Faizal Tahir tapi rupanya Anas. Untuk lagu yang ini kan sebab kita tahu macam Faizal Tahir dia ada keluar lagu Assalamualaikum. Lagu-lagu dia pun dah ke arah situ. Tiba-tiba bila Anas keluar lagu macam ni ada tak orang kata ni macam abang kau. Masih ada tak? Masih ada tak benda tu? Ada, mesti ada punya. Even sampai sekarang pun saya pergi mana-mana ada je orang tanya macam tak kerja ini? Sekejap. Kerja apa? Tak ada show ni? Show apa?
Lepas tu baru macam, oh dia ingat aku Faizal. Tak cuti. Macam tu lah, cover lah. Okay, tapi tak apa. Maksudnya macam masing-masing, yelah darah yang sama. Ada bakat yang cenderung kepada seni. Betul. Benih sama dah ya. Cuma saya salah bancuh sikit. Aduh. Okay. Macam bengong. Mungkin Anas ada apa-apa nak bagi tahu dekat Frontliner selain daripada lagu ini? Mungkin appreciation ke ataupun apa-apa kata-kata semangat. Yes. Come on Frontliners, because without you guys, saya rasa rakyat Malaysia sekarang mungkin tak seaman macam sekarang ni. Sebab kalau mereka tak jalankan tugas dengan baik kan, I mean tak menjalankan tugas, dia orang berkorban macam-macam tau. Kalau kita boleh put ourselves in their shoes, dia akan rasa macam mana apa yang saya cuba sampaikan dalam lagu ni. Dan terus kuatkan semangat, insya-Allah ganjaran tu mungkin manusia tak boleh bagi, tapi percayalah dekat akhirat Allah akan bagi walaupun sebesar zarah, insya-Allah. Dengar tu, kalaulah kita boleh sama-sama kan, sebenarnya bila cakap tentang pengorbanan tu, saya setuju sangat-sangat. Sebab kita tak nampak dekat depan mata. Betul. Tapi mereka yang fight tu kan, yang fight terpaksa berjauhan dengan anak isteri, berdepan dengan COVID-19 ni. Orang nak elak dia ke depan, dia jumpa. Betul lah? Betul. Okay, Anas, terima kasih banyak. Mungkin kongsi Instagram ke Facebook ke? Instagram, Facebook. Instagram saya Anas Tahir AANASTAHIRR. Itu Instagram saya lah. Boleh follow kat situ lah. Tengoklah cerita-cerita apa yang mengarut di situ. Alright, terima kasih Anas. Tapi jangan ke mana-mana guys, sebab Anas akan bersama dengan kita lagi. Dia akan nyanyikan lagu Mawar Ungu kepada kita. Tapi sebelum itu Dayah, ada apa nak kongsikan? Nak bagi tahu kepada anda yang mungkin peminat Thor. Ada filem hebat tahun baru ni Thor pada Jumaat 1 Januari 2021. Pukul 10 malam ni dekat TV3. Ini boleh ajak anak-anak, ajak suami, ajak isteri. Bolehlah sama-sama tengok cerita Thor ni, okey? Tak payah keluar rumah, tak apa. Dah ada dah apa aktiviti nak buat malam tahun baru ni. Betul. Okey, nampak tu. Kalau saya dah tengoklah Thor dah, Zack. Of course lah. Saya dah tengok tapi macam lupa-lupa sikit lah. Jadi bolehlah tengok balik, okey? Okay, 2021 coming soon 1 Januari. Baik. Jadi settle lah Thor. Ini selepas ini saya punya favourite. Your favourite? Saya punya favourite. Apa tu? Sebab kita tahulah. Okey, sebelum tu guys, saya buat macam kesimpulan ringkas lah Dayah Bakar ni kira dah macam saya punya kakak dah. Dia sahabat saya juga. Tapi saya sangat-sangat impress, saya sangat-sangat kagum dengan dia. Dia menempuhi COVID-19, dia mengandung, dia beranak tanpa suami. Semua dia seorang disebabkan suaminya terpaksa bertugas demi negara di Australia. Jadi hebat sebenarnya Dayah ni. Jadi kita nak berkongsi sedikit kisah dan cerita-cerita. Kita ada seorang yang sangat-sangat istimewa dalam talian yang bersama dengan kita, Kapten Muhammad Hanif Hamidi. Assalamualaikum, Kapten Hanif. Waalaikumsalam. Waduh. Kapten, boleh pandang kamera? Kapten ni boleh pandang kamera? Kiri sikit. Itu dia. Duduk tengah sikit. Comel. Ini siapa yang follow Dayah Bakar tahulah siapa yang berada di Australia ni. Senyum sikit muka tu. Aduh. Dayah, saya tak nak cakap banyak. Silakan. Kalau saya cakap akan bunyi dia macam lain macam. Okey, saya tahu lah awak sihat semua. Okey, pertama sekali nak cakap terima kasih banyak-banyaklah sebab sudi untuk live dengan kami di Borak Kopitiam. Ya, Encik Hanif? Sama. Ya, bagus. Macam tu je dia. Jadi saya pas kepada Zack untuk tanya. Saya tak boleh dah. Saya tahan perasaan dia ke Zack. Okey, macam ni lah. Kapten Hanif ya. Betul lah? Kapten Muhammad Hanif Hamidi, betul lah? Ya, betul. Okey, merupakan suami kepada Dayah Bakar. Kita tahu yang disebabkan pandemik COVID-19 ni, Kapten Hanif sendiri tak dapat pulang, tak dapat bersama dengan isteri. Kami tahu ini merupakan perjuangan anda, suami isteri anda sebagai satu keluarga. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit tak pengalaman macam mana Kapten sendiri kat sana tanpa isteri di sisi dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan. Saya berada di Australia untuk satu program selama 2 tahun. Saya mengikuti satu program kerjasama pertahanan Malaysia dan Australia. Di mana Malaysia dan Australia sebagai rakan pertahanan strategik. Kita punya beberapa program yang sangat signifikan khususnya dalam bidang pengajian dan latihan ketenteraan. Objektifnya adalah untuk memperkukuhkan kerjasama pertahanan serantau. Program yang saya sedang laksanakan pada ketika ini adalah program pertukaran jurulatih.
di Sekolah Pegawai Kedai Australia, di mana saya menjadi sebahagian daripada kumpulan jurulatih pegawai yang bertanggungjawab untuk melatih bakal pegawai muda Tentera Darat Australia bersama dengan negara-negara sahabat seperti New Zealand, Papua New Guinea, Thailand, Singapura, Philippines, Fiji, Vanuatu dan Pakistan. Untuk Malaysia, untuk makluman, program ini telah dimulakan sejak tahun 1990 lagi. Right. Wow. Okey. Tapi kan kalau kita tengok 2 tahun tu bukan masa yang singkat sebenarnya. Ini sekarang kita tengah tengok gambar-gambar Dayah dengan Kapten Hanif kahwin dan sebagainya. Okey, ni kita nak tanya sikit lah. Tak payah tanya Dayah kita dah selalu tanya. Kita nak tanya suaminya. Macam mana dekat sana, Kapten? Bila, yelah kita tahu, ini pun kira Kapten Hanif sendiri merupakan frontliners jugalah, tentera kan. Kira dekat sana, seorang bila dapat tahu isteri dekat sini syarat mengandung dan sebagainya, kita nak tahulah secara mendalamnya Kapten Hanif sendiri dekat sana tenang tak? Apa rasa sebenarnya kat sana? So saya dapat tahu untuk datang ke sini pada Disember 2019. So perasaan saya bila dapat tahu tu, saya rasa bersyukur dan bertuah sebab diberi peluang lah untuk menimba pengalaman dan berkongsi pengetahuan. Walaupun macam mana pun saya menganggap tugas saya ni tersangkalah kecil. Okay? So dia tidak semulia pahlawan-pahlawan negara yang telah gugur di medan perang untuk mempertahankan negara. Wow. Dan juga sahabat-sahabat sepojangan frontliners yang pada ketika ini sedang membantu negara untuk menghadapi wabak COVID-19. So saya ucapkan thank you for your selfless service. Dalam masa yang sama, saya menganggap inilah amanah yang telah ditanggungjawabkan oleh perkhidmatan saya, iaitu Tentera Darat, dan saya akan sentiasa menumpahkan taat setia saya yang tidak berbelah bagi terhadap perkhidmatan dan akan menjalankan tugas ini sebaik mungkin demi nama baik perkhidmatan. Wow, terima kasih banyak Kapten Muhammad Hanif. Itu dia, inilah pujian yang kita kena beri kepada frontliners kita kerana diorang telah janji untuk jaga tanah air kita. Gagah setia. Walaupun dia terpaksa untuk meninggalkan isteri dan anak buat seketika. Terima kasih banyak Kapten Hanif. Semoga dia beri kemudahan dan berkekalan terus murah rezeki hendaknya, insya-Allah. Baik. Terima kasih Baba. Saya nak cakap satu sikit boleh? Boleh, silakan. Saya nak ambil peluang ni, so saya nak ucapkan syukur sebab saya ada hidayah. Dia sangat-sangat kuat. Dibantu oleh ahli keluarga kami yang sangat-sangat baik. So alhamdulillah hidayah dapat melalui tempoh 356 hari ini dengan baik, alhamdulillah. Syukur. So terima kasih hidayah di atas pengorbanan awak. Ucapan terima kasih ni mungkin terlalu kecil dan tidak mampu untuk menggantikan atau membalas segala pengorbanan tersebut. Hanya Allah sajalah yang dapat membalasnya. Terima kasih. Baik. Jom kita saksikan. Oh, ada apa? Saksikan apa? Okey, jom. Terima kasih, Baba. Sudah menjadi sebahagian daripada keluarga Borak Kopitiam. Semenjak pertama kali, program Berbicara ini disiarkan pada tanggal 9 Mac 2018. Personalitinya yang sentiasa ceria ketika berganding dengan rakan-rakan pengacara yang lain pasti membuat ramai penonton terhibur di pagi hari. Namun, untuk melepaskan individu bernama Sahabat ini memang sukar. Daya Bakar tidak akan bersama Borak Kopitiam pada tahun 2021 kerana akan kembali ke pangkuan suami yang bertugas di Australia setelah setahun tidak bertemu. Kami dari tim produksi Borak Kopitiam serta rakan pengacara yang lain mendoakan kesejahteraan buat Daya Bakar sekeluarga. Jika ada semua di ladang, bolehlah hamba menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Thank you so much Daya for everything untuk selama ini. Good luck untuk kehidupan bersama suami dekat Australia. Ingat kat mana pun Daya berada, stay safe. Kita semua akan merindui Daya. Love ya. All the best untuk Daya dan kami akan sentiasa doakan yang terbaik untuk Daya. Jaga diri baik-baik, okey? So sebenarnya Fiona nak wish Daya take care, stay safe di samping keluarga yang tercinta. Ingat video call Fiona, okay? Because I will be missing you like so badly.
Kami sentiasa doakan Zack, personally doakan semoga Dayah akan sentiasa dipermudahkan segala urusan, luas rezeki. Dan we all gonna miss you so much. Thank you so much Dayah for being a good friend, a really good friend. We all definitely gonna miss you. Take care Dayah. Assalamualaikum. Ini merupakan satu keputusan yang sangat-sangat besar, satu penghijrahan yang indah sebenarnya. Walaupun kita tidak akan berjumpa seketika, tapi saya harapkan semuanya berjaya di sana dan keluarga kekal bahagia sampailah ke syurga. Jadi good luck untuk Dayah, selamat semua. Salam Penanif. Assalamualaikum. Ya, jangan lupa kami tau. Dayah, good luck. Kak Dayah, keep in touch. Hai Dayah, have a wonderful life. Hai Dayah, we gonna miss you. All the best. Semoga dirahmati Allah. Terima kasih banyak Dayah Bakar. What do you think? Wow, saya tak ada perkataan yang saya boleh huraikan atau mengungkapkan. Rasa saya rasa bersyukur, saya rasa gembira, saya rasa sedih, semuanya dalam satu kotak sekarang ini, dan juga tentunya kepada semua penonton Borak Kopitiam yang setia daripada hari pertama, yang sentiasa tengok Dayah, celoteh Dayah, dan insya-Allah ini adalah satu bagi saya percutian yang mungkin panjang, tetapi insya-Allah dengan izin Allah saya akan kembali untuk menceriakan anda, untuk share saya punya kebahagiaan. Dan doakan semuanya selamat untuk saya dan baby Akbar Muhammad Fahri dan Hanif untuk bersatu setelah 1 tahun panjangnya. Dan terima kasih, saya minta maaf kalau ada kurang dan saya minta terus mendoakan untuk kebaikan saya dan keluarga, insya-Allah. I love you all. Thank you so much. Selalu sentiasa. Bagi saya definisi berhijrah tu sendiri bagus sebenarnya. Jadi Dayah membuat keputusan ini adalah yang terbaik untuk dia, untuk anaknya dan juga untuk satu keluarga. Apa pun kami di tim Borak Kopitiam ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Ampun dan maaf kalau ada sepanjang perjalanan kita kenangan manis dan pahit, apa tu tak best dan sebagainya. Kita minta maaf, biasalah adik-beradik kan. Baik, sekarang ni kita tak kosong, Dayah. Oh, okey. Kita ada buah tangan sini daripada Alia Floris and Gift. Masya-Allah. Terima kasih. Ya Allah, ya Tuhanku. We gonna miss you Dayah Bakar. Good luck. Itu dia. Dayah. Ya Allah, terima kasih. Okey, last saya tolong pegang kan? Tolong Zack. Boleh. Okey. Okey, jadi kata-kata akhir, tak sangka sebenarnya saya akan bercakap begini. This is like my last day. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada TV3 yang mempercayai bakat saya, memberikan saya peluang. Dari tahun ke tahun, ini adalah tahun ke-7 saya bekerja sebagai seorang pengacara dan ini bukanlah perakhirnya. Saya akan terus aktif online di social media, di Instagram saya. Jadi please follow saya, Dayah Bakar, untuk tahu update saya terbaru. Dan insya-Allah saya akan kembali dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan, dan saya ada pelbagai perkara lagi yang ingin dikongsikan dengan anda. Dan sepanjang saya berada di Borak Kopitiam, banyak orang yang saya dah jumpa, kawan-kawan, tim Zack, kepada semua rakan-rakan host yang banyak membantu, tim produksi yang dulu dan juga sekarang. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap. InsyaAllah ada rezeki, kita akan berjumpa lagi. Dan kepada semua penonton, terima kasih banyak-banyak. Walaupun kita dapat bersua muka, di kaca TV inilah perjumpaan kita. Saya sayangkan anda semua dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. All the best Dayah. Terima kasih banyak. Ini adalah air mata kegembiraan. Semoga diperluaskan rezeki. Baik, terima kasih kepada semua kerana sentiasa setia bersama kami di Borak Kopitiam. Teruskan bersama kami juga minggu hadapan di tahun yang baru, tahun 2021, dan ini merupakan penamat yang sangat manis. Terima kasih Dayah kerana menjadi seorang sahabat, seorang kakak, seorang rakan yang sangat baik. Banyak memberi tunjuk ajar kepada Zack. Borak Kopitiam adalah TV show pertama Zack dan Dayah banyak berkongsi. Alhamdulillah. Baik, apa-apa pun sebelum kita berpisah, kita tinggalkan anda dengan Anas Tahir dengan lagunya Mawar Ungu dalam kurungan untuk Frontliners. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Tiada kata dapat diucapkan, tiada pujian yang dapat dilakukan
Ikhlas kau gadai jiwa dan raga. Kau bertahan untuk nusa dan bangsa. Tinggallah sahabat dan sanak saudara. Kau terus berbakti, kau pejuang sejati. Kaulah wira kami, kau kan kekal di sanubari. Pengorbanan kalian takkan terlupakan, tak terbalas waktu, walau detiklah berlalu. Akan kami titipkan doa restu iringan irama ratib sayu. Taburan kelopak mawar ungu, ucapkan setia dan akhir kasih. Kaulah wira kami, akan kekal di sanubari.